Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waffiqna tawfiqas salihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ila syi'ta sahla. Okey, dengar tak? Suara okey? Jelas jadi insya-Allah ni siri yang keempat daripada pengajian kitab Izalatul Iltibas bitawdihi ahkamil haidhi wal istihadati wan nifas, karangan Syekh Salim bin Ahmad bin Abi Bakar bin Muhammad Al-Khatib hafizahullahu subhanahu wa ta'ala, anjuran Jabatan Mufti Negeri Sembilang. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi keberkatan kepada kita dengan pengajian yang kita adakan pada petang yang mulia ini. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita muka surat 23 kan, berkenaan dengan aqallu zamanit tuhur, sekurang-kurang masa suci. Jadi di sana ada istilah yang dikenali sebagai tuhur. Tuhur makna benda suci. Dia yang dimaksud dengan suci di sini adalah suci daripada haid dan suci daripada nifas. Jadi maksud dengan suci di sini adalah suci daripada haid dan suci daripada nifas. Bukan suci daripada darah. Kerana kadang-kadang perempuan darah masih lagi ada tetapi dia adalah perempuan yang suci. Betul tak kita Zul? Betul tak? Sebab darah yang keluar daripada perempuan kadang-kadang darah haid, kadang-kadang darah nifas, kadang-kadang darah istihadah. Ketika perempuan keluar darah istihadah, perempuan tersebut mengambil hukum suci. Dengan maksud wajib kepada dia sembahyang, wajib kepada dia puasa, boleh suami dia bersetubuh dengan dia. Jadi tuhur di sini adalah suci daripada haid dan nifas. Tu pada asal. Pada asal begitu. Pada asal suci adalah maksudnya suci daripada haid dan nifas. Dalam perbincangan berkenaan dengan suci, dia ada ulama bincang tentang tempoh suci di antara dua darah haid. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya suci di antara darah haid dan darah nifas. Yang kedua. Yang ketiganya suci di antara darah nifas dan darah haid. Okey, boleh. Yang pertama sekali kita bincang berkenaan dengan suci di antara dua darah haid. Yang mana suci di antara dua darah haid, dia terbahagi kepada tiga. Yang pertamanya adalah sekurang-kurang suci di antara dua darah haid. Yang keduanya kebiasaan suci di antara dua darah haid. Yang ketiganya sebanyak-banyak suci. Okey, boleh. Sebanyak-banyak suci. Sekurang-kurang suci di antara dua darah haid adalah 15 hari 15 malam. Sebab kebiasaan dalam tempoh 30 hari, kebiasaan dalam tempoh 30 hari perempuan datang haid, datang suci. Ketika sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam, maka yang berbaki lagi adalah 15 hari 15 malam, itu adalah sekurang-kurang suci. Maka apa yang disebut oleh ulama mazhab Imam Syafi'i adalah
apabila seorang perempuan mengalami ataupun seorang perempuan datang darah haid, setelah itu dia mengalami suci, kita tidak boleh meletakkan darah yang datang setelah daripada suci itu sebagai haid yang baharu, melainkan apabila cukup sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam. Okey, boleh faham? Jelas. Sebagai contoh, seorang perempuan datang darah haid sebanyak 7 hari. Tiba-tiba dia suci 10 hari. Okey, 7 hari datang darah haid, 10 hari suci. Jadi berapa hari dah semua sekali? 17. Hari yang ke-18 datang semula darah. Okey, soalannya, darah yang pada hari yang ke-18 darah dia? Darah istihadah, bukan darah haid. Sebab dia? Sebab belum lagi mencukupi sekurang-kurang suci. Darah yang keluar sebelum daripada mencukupi sekurang-kurang suci, darah yang keluar setelah daripada perempuan suci dah tapi belum lagi mencukupi sekurang-kurang suci, darah tersebut bukanlah darah haid. Bukan darah itu dinamakan sebagai darah istihadah. Okey, boleh faham? Darah ni dipanggil dia darah yang keluar di dalam tempoh berbaki suci. Perempuan ni masih lagi berbaki suci, tiba-tiba keluar darah, maka darah yang keluar dalam tempoh berbaki suci itu dihukumkan sebagai darah istihadah. Baik. Jelas? Dia berbeza dengan masalah ni. Masalah perempuan ni datang darah 7 hari. 5 hari suci. Okey, 7 capur 5 berapa? 7 capur 5 berapa? 13. Capur molek go. 12. Okey, 7 hari datang darah. 5 hari suci. Okey. Jadi berapa dah? 12. Hari yang ke-13 keluar semula darah. Okey, kata ulama hari yang ke-13 adalah haid. Walaupun darah berhenti sebanyak 5 hari. Tak cukup pun 15 hari. Tapi hari yang ke-13 tu adalah haid. Hari ke-14 haid. Jelas. Apakah perbezaan masalah ni dengan masalah sebelumnya? Masalah ni adalah darah yang keluar semula masih lagi dalam lingkungan 15 hari daripada permulaan keluar darah. Maka darah yang keluar pada hari yang ke-13 dan 14 itu dikirakan haid yang sama dengan hari yang pertama hingga hari yang ke-7. Dikirakan haid yang sama dengan hari yang pertama hingga yang ke-7, bukan haid yang berbeza. Tempoh 5 hari tidak datang darah tu dipanggil naqaq, yang berada di celah haid yang satu. Hukum dia menurut qaul as-sahbi adalah hukum haid. Manakala menurut qaul al-laqati, hukum dia adalah suci. Itu kita jelas dah kan. Sebelum ni kan kita sebut dah sebelum ni. Adapun yang masalah yang kita buat contoh saat ni, perempuan datang darah 7 hari, suci 10 hari, okey 17 hari. Hari ke-18 datang pula darah, maka hari ke-18 bukan haid. Sebab dia? Sebab perempuan ini belum lagi mencukupi sekurang-kurang suci. Sekurang-kurang suci berapa hari? 15 hari. Okey, boleh faham? Jadi hari ke-18 istihadah, 19 istihadah, 20 istihadah, 21 istihadah, 22 istihadah, 23 kalau masih lagi ada darah, maka tu dikirakan haid yang baru. Sebab tempoh istihadah adalah tempoh suci. Jadi 5 hari istihadah, 10 hari suci, jadi 15 hari. Kalau masih lagi ada darah pada hari yang ke-23 tu, pada hari yang ke-23, maka tu dikirakan haid yang baru. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua soalan insya-Allah kita akan jawab lepas daripada ni kalau sekiranya kita sempat. Tidak sempat kita akan bawa kepada esok. Begitulah seterusnya. Sama ada soalan yang berkait dengan apa yang kita bincang ataupun soalan
yang di luar daripada apa yang kita bincang. Sebab ni antara ada soalan daripada Nur Hidayah. Dia kata, adakah boleh himpunkan dua fardu dengan sekali wuduk kerana hakikatnya orang istihadah adalah daimul hadath. Jadi kita bincang lagi bab ni. Tak lagi kan? Tak apa, insya-Allah kita akan jawab walaupun soalan di luar daripada perbincangan kita. Baik. Jadi sekurang-kurang suci di antara dua haid. Haid yang pertama dan haid yang kedua. Mak perhati molek mak. Balik belajar mengajar pula rumah kat lagi mak. Orang puan ramai rumah. Okey. Sekurang-kurang suci di antara dua haid. Haid yang pertama, haid yang kedua adalah 15 hari 15 malam. Okey, jelas. Manakala kebiasaan suci, okey, kebiasaan suci adalah 23 ataupun 24 hari. Kerana melihat kepada kebiasaan haid 7, 6 dan 7 hari. 6 hari, 7 hari kebiasaan haid. Dan kebiasaan dalam tempoh 30 hari perempuan datang haid dan datang suci. Maka apabila kebiasaan haid 23, 24, jadi bermakna baki lagi saat itu, bukan silap. Manakala kebiasaan haid 6, 7, maka baki lagi saat itu 23, 24, itu adalah kebiasaan suci. Kebiasaan suci tak ada masalah. Hak tu tak penting sebenarnya. Hak yang penting adalah kita kena tahu sekurang-kurang suci. Okey. Sekurang-kurang suci, hak tu yang kita kena tahu. Manakala kebiasaan suci, hak tu tidak penting sebenarnya. Sebab kebiasaan suci, kebiasaan haid ni melihat kepada kebanyakan yang berlaku kepada perempuan. Manakala sebanyak-banyak suci di antara dua haid, dia tidak ada batasan. Kadang-kadang perempuan tu dalam tempoh setahun benda baru sekali bagi datang haid. Maksudnya tidak ada batasan, tidak ada had bagi sebanyak-banyak tempoh suci. Okey. Ni berkenaan ataupun yang kita bincang saat ni tu adalah berkait dengan sekurang-kurang suci di antara dua haid, di antara dua darah haid yang berbeza. Okey, jelas Lepas tu pengarang kita dia akan bincang pula, nanti kita kena buat kesimpulan. Kita buat kesimpulan daripada apa yang dia akan sebut. Dia lebih membantu untuk kita memahami apa yang dia nak khabar. Sebab kita baca kitab Arab, dalam masa yang sama kita ra'i juga hak yang mengikuti pengajian kita daripada orang hak yang daripada pelajar-pelajar hak yang tidak ada latar belakang bahasa Arab ataupun dia tidak pernah mendalami ilmu tata bahasa Arab, maka cukup membantu kalau kita huraikan lagu ni. Okey. Saat ni kita bincang dia berkenaan dengan tempoh suci di antara dua haid. Okey, kita nak bincang pula tempoh suci di antara haid dan nifas. Kita nak bincang pula tempoh suci di antara haid dan nifas. Nifas akan datang kita akan bincang, iaitu darah yang keluar setelah daripada kosong rahim daripada kandungan. Darah yang keluar setelah daripada kosong rahim daripada kandungan. Okey, nampak? Tu dipanggil darah nifas. Tempoh suci di antara haid dengan nifas mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i tidak ada tempoh. Maksudnya tidak disyaratkan wujudnya tempoh suci di antara haid dan nifas, dengan maksud boleh berlaku haid bersambung terus dengan nifas. Cuma dalam masalah ni kita kena faham bahawasanya menurut pandangan mu'tamad mazhab Imam Syafi'i, darah yang keluar daripada perempuan yang hamil apabila cukup syarat-syarat dia, maka ia dikirakan sebagai darah haid. Okey, sebelum daripada kita sebut masalah ni, kita kena bincang masalah lain dulu. Mana? Darah yang keluar daripada perempuan yang hamil apabila cukup syarat haid, maksudnya tidak kurang daripada sehari semalam dan tidak lebih daripada 15 hari 15 malam, dan keluar di dalam waktu yang boleh dihukumkan darah tersebut sebagai darah haid. Adakah darah itu darah haid ataupun darah istihadah? Sebenarnya dalam masalah ni ulama mazhab berbeza pandangan. Ulama mazhab berbeza pandangan. Pandangan majoriti ulama mazhab, tanpa dilihat kepada mazhab Imam Syafi'i saja, kita melihat kepada sudut yang lebih luas. Pandangan majoriti ulama mazhab bahawasanya darah yang keluar daripada perempuan yang hamil bukanlah darah haid, bukan darah istihadah. Kerana mereka berpandangan bahawasanya apabila perempuan saat itu mengandung,
maka pintu rahim telah tertutup. Dia tidak mengeluarkan lagi darah haid. Okey, ini menurut pandangan siapa? Majoriti ulama fiqh. Dan pandangan ini juga adalah pandangan sebahagian daripada ulama dalam mazhab Imam Syafi'i. Namun di sana ada pandangan yang kedua. Pandangan ini adalah pandangan sebahagian daripada ulama mazhab Imam Syafi'i dan sebahagian daripada ulama dalam mazhab yang lain. Tapi dia bukan pandangan majoriti, cuma pandangan sebahagian. Tapi sebahagian pun masih lagi dalam kategori ramai juga ulama yang berpandangan sedemikian. Iaitu darah yang keluar daripada perempuan yang hamil juga darah haid kalau sekiranya cukup syarat-syarat haid. Okey, manakah pandangan yang mu'tamad di antara dua pandangan ini dalam mazhab Imam Syafi'i? Pandangan yang mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i adalah darah yang keluar daripada perempuan yang hamil juga dihukumkan sebagai darah haid. Baik. Menurut kajian perubatan moden, pandangan yang bertepatan dengan kajian perubatan moden adalah pandangan majoriti ulama, iaitu darah yang keluar daripada perempuan yang hamil bukan darah haid, bukan darah istihadah. Ulama mazhab Imam Syafi'i yang mengatakan darah yang keluar daripada perempuan yang hamil adalah darah haid, bukan mereka itu tidak mengetahui alasan pandangan yang kedua yang mengatakan bahawasanya apabila perempuan itu hamil maka rahim dia tertutup, pintu rahim dia tertutup. Bukan mereka itu tidak tahu. Bahkan bagi orang yang belajar kitab-kitab, sebagai contoh kitab dia, kitab Mughnil Muhtaj, kitab Tuhfatul Muhtaj, kitab Nihayatul Muhtaj, dia ada sebut pandangan yang kedua dan sandaran kepada pandangan yang kedua. Betul tak gitu? Dia ada sebut sandaran kepada pandangan yang kedua. Dia ada sebut sandaran kepada pandangan yang kedua, iaitu bahawasanya perempuan yang haid pintu rahim dia tertutup, dia tidak lagi mengeluarkan darah haid. Tetapi pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i dia melihat kepada keumuman dalil. Dia melihat kepada keumuman dalil. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha." Mereka itu bertanya kepadamu ya Muhammad tentang darah haid, maka katalah ya Muhammad, darah haid itu adalah kotor. Okey, ketika ada kotor pada kemaluan, ketika ada kotor pada kemaluan perempuan dan darah tu tersebut keluar dalam waktu boleh dihukumkan sebagai haid, maka ia dikirakan sebagai haid. Kerana dalam perkataan wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adha, Allah Subhanahu wa taala mengitlaqkan, maksud mengitlaqkan, tidak mengqaidkan darah yang dikatakan kotor itu darah haid kepada perempuan yang tidak mengandung. Bahkan Allah Ta'ala itlaqkan. Okey, boleh faham? Allah Ta'ala itlaqkan tanpa mengqaidkan untuk perempuan yang tidak mengandung. Maka apabila dalil datang secara mutlak, maka diletakkan hukum dia secara mutlak. Okey, jelas kan? Itu mengikut pandangan mazhab Imam Syafi'i, pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Walaupun ada pandangan yang kedua yang mengatakan bukan haid, bukan darah istihadah. Okey, boleh jelas ha? Okey, kalau orang puang tanya mana pandangan yang dia kena beramal di antara dua pandangan ni, sebenarnya boleh dia ambil pandangan yang pertama dan pandangan yang kedua, boleh belaka. Pandangan yang pertama, pandangan majoriti ulama mengatakan istihadah boleh. Dan nak ambil pandangan yang kedua, pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i juga boleh. Tidak menjadi masalah nak ambil mana-mana pandangan di antara dua pandangan tersebut. Yang penting dia kena tahu, dia kena belajar. Okey. Dan apa yang kita akan bincang, permasalahan yang kita akan bincang lepas daripada ni, dia sebenarnya adalah cabang tafri' daripada pandangan mu'tamad. Jadi oleh kerana pandangan mu'tamad mengatakan bahawa darah yang keluar daripada perempuan yang hamil adalah darah haid, maka atas pandangan inilah kita akan tafri'kan, kita akan bincang. Okey, boleh faham Jadi perempuan, katakanlah perempuan tu pada penghujung kehamilan dia keluar darah sebanyak 7 hari. Pada penghujung kehamilan keluar darah sebanyak 7 hari. Lepas tu, lepas daripada tu dia pun bersalin. Lepas daripada bersalin, keluar pula darah yang dikatakan sebagai darah nifas. Maka kata ulama mazhab Imam Syafi'i, darah yang sebelum daripada bersalin adalah darah haid, manakala darah yang selepas daripada bersalin adalah darah nifas. Dan tidak ada tempoh suci di antara haid dan nifas. Okey, boleh faham? Ada tak tempoh suci? Tidak. Maka sebab itulah
ulama mazhab Imam Syafi'i mengatakan tidak disyaratkan wujudnya tempoh suci di antara haid dan nifas. Okey, boleh faham? Apatah lagi kalau sekiranya orang puang saat itu datang haid 7 hari, berhenti 10 hari, lepas tu beranak datang darah nifas, maka lebih lagi hak yang sebelum dia haid, hak yang selepas dia adalah nifas. Kalau hak yang bersambung pun sebelum daripada haid, selepas daripada dia nifas, apatah lagi hak yang tidak bersambung. Maksudnya tidak disyaratkan adanya sekurang-kurang tempoh suci di antara haid dan nifas. Okey, jelas. Okey, dua dah kita bincang. Sekurang-kurang tempoh suci di antara dua haid. Pertama. Yang keduanya, tempoh suci di antara haid dan nifas. Okey, yang ketiga, tempoh suci di antara nifas dan haid. Tempoh suci di antara nifas dan haid, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah perempuan itu okey, tempoh suci di antara nifas dan haid. Jadi selepas daripada perempuan bersalin, dia keluar darah nifas. Nah, itu maksud dia. Selepas daripada perempuan bersalin, dia keluar darah nifas. Bilakah boleh kita hukumkan lepas daripada darah nifas tu sebagai haid yang baharu? Darah yang keluar tu haid pula? Kata ulama, kena tengok. Kena tengok lagu mana? Kalau darah nifas berhenti dalam tempoh 60 hari. Sebelum cukup 60 hari, darah nifas berhenti. Lepas tu berhenti sekejap, datang pula. Yang mana datang pula masih lagi dalam lingkungan 60 hari. Maka mesti kena ada sekurang-kurang suci di antara dua darah tersebut sebanyak 15 hari ke atas. 15 hari ke atas. Barulah darah yang kedua dihukumkan sebagai darah haid. Okey, tak faham lagi. Sebagai contoh, orang puang ni lepas daripada bersalin keluar darah sebanyak 35 hari. Okey, berapa hari? 35. Hari ke-36 darah berhenti. Jadi bermakna darah berhenti dalam tempoh berapa hari? 60 hari. Daripada mula dia beranak kan? Tak lepas lagi 60 hari Okey, hari ke-36 darah mula berhenti. Faham? Saat ni hari yang ke-51 darah datang balik. Darah mari sebanyak 35 hari. Hari ke-36 sampai 50 berhenti. Okey, berapa hari berhenti? 15 hari. Betul tak gitu? 15 hari berhenti. 35 hari datang darah, 15 hari berhenti. Okey, capur 35 capur 15. 50. Betul? 35 capur 15 jadi 50. Hari ke-51 datang balik darah. Maka darah yang datang balik pada hari ke-51 dalam lingkungan 60 hari dihukumkan sebagai darah haid. Kerana perempuan saat itu darah dia berhenti 15 hari dah. Tapi kalau tidak cukup tempoh berhenti 15 hari, darah yang datang semula masih lagi dihukumkan sebagai darah nifas. Perempuan lepas daripada bersalin, darah datang 35 hari. Hari ke-36 darah tidak datang sampai hari ke-40. 36, 37, 38, 39, 40. Berapa hari? 5 hari. Hari ke-41 datang balik darah. Maka darah yang datang pada hari ke-41 adalah darah nifas lagi. Sebab kalaulah belum cukup tempoh berhenti 15 hari, maka darah yang datang semula masih lagi dihukumkan sebagai darah nifas. Kalau cukup tempoh berhenti 15 hari, maka darah yang datang semula dihukumkan sebagai darah haid. Okey, kesimpulan. Darah nifas, lepas tu darah haid. Kalau dalam tempoh 60 hari, mesti kena berhenti 15 hari ke atas. Barulah kita boleh hukum darah yang datang pula tu adalah darah haid. Tapi kalau tidak cukup 15 hari, maka hak yang datang pula tu masih lagi dihukumkan sebagai darah nifas. Okey, ni dalam lingkungan 60 hari. Berbeza kalaulah darah nifas telah mencapai 60 hari. Tiba-tiba berhenti sekejap, lepas daripada hari ke-60, 61 datang balik darah. Maka kata ulama, tempoh suci di antara nifas dan haid pada ketika itu adalah sekurang-kurangnya satu lahzah. Maksudnya kalau orang perempuan tu datang 60 hari darah nifas,
Lepas tu berhenti dalam 2 saat ataupun 3 saat ataupun 1 minit ataupun 2 minit. Lepas tu datang pula darah pada hari yang ke-61. Darah pada hari yang ke-61 saat itu dihukumkan sebagai darah haid. Kalau nifas telah mencapai sebanyak-banyaknya, maka darah yang datang selepas daripada 60 hari, maksudnya pada hari yang ke-61, dihukumkan sebagai darah haid ketika berlakunya sekurang-kurang suci di celah tu. Walaupun sekejap. Walaupun tak sampai 5 minit. Yang penting ada suci sekejap. Yang penting putus di antara darah 60 dengan darah 61. Okey, jelas? Jelas, Jelas tak ni? Ataupun, okey, ni yang pertama. Yang keduanya, kalaulah darah nifas tidak sampai, berarti balik. Darah nifas tidak sampai kepada sebanyak-banyak nifas. Hanya kita kata 59 hari. Tetapi darah yang datang pula di luar 60 hari. Maksud hari ke-61. Maka ketika tu darah yang datang pula juga dihukumkan sebagai darah haid. Kerana ada dah tempoh pemisah di antara darah nifas dengan darah yang selepas daripada 60 hari. Jelas? Jelas, Dia berbeza dengan masalah kalaulah darah pada hari yang ke-60 dengan 61 tidak bercerai, tidak berhenti, bersambung. Daripada hari pertama, kedua, ketiga, keempat sampai 59, 60, 61 masih lagi ada tanpa berhenti, maka perempuan ini dinamakan sebagai perempuan mustahadah fin nifas. Perempuan yang mempunyai darah istihadah di dalam nifas dia. Maka perbincangan dia akan dibincang pada muka surat 77 pada penghujung kitab ni. Pada muka surat 77 penghujung kitab ni akan dibincang permasalahan tersebut. Okey. Benda yang kita hurah saat itu, ni adalah maksud daripada apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. Ana hurah dulu sebab ana baca apa yang disebut oleh pengarang, ayat dia maksudnya bagi orang yang belajar, orang yang pernah belajar mudah faham. Tapi orang yang tidak pernah belajar sebelum daripada ni ataupun dengar jauh-jauh gitu, payah untuk memahami ayat dia. Okey, apabila kita hurah benda ni, apabila kita baca ayat dia, kita akan faham lalu. Tengok dia kata lagu mana? Wa aqallu zamani tuhrin bainal haidataini 15 yawman bilayaliha. Sekurang-kurang tempoh suci di antara dua darah haid. Bainal haidatain, di antara dua darah haid. Sekurang-kurang tempoh suci di antara dua darah haid adalah 15 yawman bilayaliha. 15 hari, 15 malam. Okey, jelas? Jelas tak? Tu sekurang-kurang suci di antara apa? Dua tempoh, dua darah haid. Wa amma ma baina haidin wa nifasin fala yushtaratu an yakuna 15 yawman. Adapun barang yakni tempoh suci, barang tu maksudnya tempoh suci, zamanul tuhur. Adapun barang yakni tempoh suci di antara haid dan nifas, tempoh suci di antara haid dan nifas, fala yushtaratu, tidak disyaratkan an yakuna 15 yawman, bahawa adalah tempoh tersebut sebanyak 15 hari. Faham? Bal yakfi adna tuhur, bahkan memada sekurang-kurang suci. Kalau ada sekurang-kurang suci satu lahzah pun memada. Tapi bukan setakat tu, bukan setakat tu. Kita jangan faham, oh mesti kena ada juga sekurang-kurang suci. Tidak. Lakin tetapi idza taqaddama nifas, apabila terdahulu oleh nifas. Sebab dia hurah dak lengkap sini. Nanti dia hurah bawah tu dia lekat balik. Sebab tu dia buat mari ziyadat saat ni tu, dia cuba menjelaskan balik benda yang kadang-kadang mendatangkan kemusykilan bagi huraian dia yang dalam asal. Nanti kita tengok bawah tu. Lakin tetapi idza taqaddama nifas, apabila terdahulu oleh nifas, mula nifas dulu, la budda an yablugha aktsara, mestilah kena cukup sebanyak-banyak nifas, wa huwa sittuna yauman, mesti kena cukup 60 hari. Au yukmila bihi sittin, ataupun sempurna dengan suci itu 60 hari. Capur dengan suci, capur dengan nifas cukup 60 hari. Faham tak Zul? Okey, nifas 59 hari. Suci sehari, jadi cukup 60 hari. Hari ke-61 tu biar peluk darah. Maka ada dah tempoh suci. Hari ke-61 dihukumkan sebagai haid. Okey, tengok sebagai contoh. Dan hak yang dikabur dalam matan ni tidak apa jelas, nanti kita akan baca bawah. Hak ni kita akan baca banyak bawah. Dia cuba hurah balik sebab matang dia, apa yang dia sebut atas ni tidak jelas. Memang tidak jelas. Sebab kalau perkataan dia kata bal yakfi adna tuhur, masih lagi tidak jelas. Lepas tu dia hurah bawah untuk jelaskan balik. Nanti kita baca bawah. Kita tengok contoh dulu. Falau ra'atil mar'atu, maka sekiranya seorang perempuan melihat
arba'ina yauman damah, 40 hari darah. Ni perempuan yang bersalin, dia tengok 40 hari darah. Thumma tahurat, kemudian suci ia asyrata ayyam 10 hari. Dia tengok darah 40 hari lepas daripada bersalin, lepas tu suci 10 hari. Jadi berapa hari dah? 50. Thumma ataha dam, kemudian datang semula darah. Fahuwa nifas, darah yang datang semula adalah darah nifas. Sebab dia darah nifas? Sebab darah yang datang semula masih lagi dalam lingkungan 60 hari dan tempoh berhenti tidak sampai 15 hari. Okey, itu dua sebab darah yang datang semula adalah nifas. Faham tak, Mak? Okey. Li'annahu, kerana sesungguhnya lam yukmil aktharahu wa huwa 60 yauman, kerana belum lagi mencukupi sebanyak-banyak nifas, iaitu 60 hari. Fala yu'tabaru tuhran, maka tidak dikirakan tempoh berhenti itu sebagai suci, illa idza kana 15 yauman, melainkan kalau kena cukup berapa hari? Cukup 15 hari. Okey, boleh tak? Amma law ra'at 60 yauman, adapun kalau sekiranya perempuan tu melihat 60 hari, thumma tahurat, kemudian dia mengalami suci, walau lahzatan, walaupun sedetik, cukup 60 hari, berhenti sekejap darah, pada hari ke-61 mari semula. Thumma ataha dam, kemudian datang balik darah, fahuwa, maka iaitu ay al-akhir, darah yang kemudian, darah yang datang balik lepas daripada hari yang ke-60 adalah haidun, adalah haid. Zul, kalau Zul baca hak tu saja, hak Zul banyak kali dah belajar bab haid nifas kan. Kalau baca hak dia saja tu jelas tak? Ha? Betul? Pening kan? Baca hak dia saja kan pening kan? Melainkan kita gabungkan dengan maklumat hak yang kita tahu sebelum daripada ni. Okey, boleh faham kan? Nanti kita akan tengok apa hak yang disebut bawah. Hak yang disebut bawah baru jelas. Aura'at tis'atan wa khamsina yauman, ataupun seorang perempuan melihat 59 hari daman darah. Cukup dak 60 dah cukup kan? Thumma tahurat yauman, kemudian suci sehari. Okey, jadi suci itu mencukupi 60. Thumma ataha damun, kemudian lepas daripada tu datang balik darah pada hari yang ke-61, fahuwa haid, maka darah yang datang balik adalah haid. Okey, jelas? Jelas tak, Mi? Amma law taqaddama al-haid, adapun sekiranya terdahulu haid dulu baru nifas, fala yushtaratu fihi an yablugha aktsarah, maka tidak disyaratkan padanya sampai sebanyak-banyak suci, tidak disyaratkan padanya sampai sebanyak-banyak suci. Bal la yushtaratu, bahkan tidak disyaratkan an yakuna hunaka tuhran, tidak disyaratkan bahawa di sana wujudnya suci. Tak ada suci pun tak apa, sebab boleh bersambung di antara darah haid dengan darah nifas. Ingat tak hak yang ana hurah saat ni? Ingat kan? Li'annahu qad yattasilul haidu bin nifas, kerana terkadang bersambung haid dengan nifas. Contoh lagu mana? Fadau hadat, sekiranya datang darah seorang perempuan wahia hamil, sedangkan dia mengandung, khamsata ayyamin, masalan 5 hari sebagai contoh, wa tahurat yauman, suci sehari, thumma waladat, kemudian bersalin, thumma ataha dam ba'dal wiladah, kemudian datang darah selepas daripada bersalin, fa hadzal dam damu nifas, darah ini adalah darah nifas. Jelas? Jelas ha? Au hadat khamsata ayyam, ataupun dia datang haid 5 hari, masalan sebagai contoh, thumma ittasadatil wiladatu bil haid, kemudian bersambung bersaling dengan haid, tak berhenti-berhenti terus bersaling, faddamul ladzi ba'dal wiladah nifas, maka darah yang selepas daripada wiladah adalah nifas. Pengarang kitab ni pun dia kata, huraian ni memang tak jelas ni. Tak jelas. Sebab kita sendiri hak yang duk biasa baca, belajar kitab, maksudnya ramai di kalangan hak yang di hadapan kita ni, hak yang biasa kerap kali dah belajar, start daripada kitab kecil sehingga kitab besar sampai ke Mughnil Muhtaj pun biasa belajar. Kalau baca hak yang dia khabar saat ni tu belik rasa. Betul tak Zul? Betul tak? Maka pengarang dia kata kena hurah suku pula. Sebab itulah dia buat mari bawah. Kita tengok nota kaki 3. Dia katakan unzur risalah Syekh Muhammad Al-Khatib. Di sana ada risalah Syekh Muhammad Al-Khatib pada bab haid tu guru dia jugalah. Lepas tu wanzur Hasyiat Al-Kurdi. Ni kitab lamalah. Wa Hasyiah Ibn Qasim ala Al-Ghuraril Bahiyah. Okey. Lepas tu dia suruh tengok dalam tu lah. Lepas tu dia pun cuba buat penjelasan tawdih. Okey, penjelasan, penerangan lagi. Aqallu zamani tuhrin bainal haidataini 15 yawman bilayaliha. Sekurang-kurang tempoh suci di antara dua haid 15 hari 15 malam.
Dan hak yang bawah ni baru hak jelas. Hak bawah ni adalah baru jelas huraian dia. Jadi sekurang-kurang suci di antara dua darah haid adalah 15 hari 15 malam. Okey. Apabila dikata bainal haidatain, kenapa dikata bainal haidatain? Dia nak mengeluarkan dia. Dia nak mengeluarkan tempoh suci di antara haid dan nifas, dan tempoh suci di antara nifas dan haid. Wa kharaja bi bainal haidatain, dan keluarlah dengan perkataan bainal haidatain, di antara dua haid, ma baina haidin wa nifas, ialah tempoh suci, barang yakni tempoh suci di antara haid dan nifas. Tempoh suci di antara haid dan nifas tidak disyaratkan 15 hari. Fala yushtaratu an yakuna at-tuhru 15 yawman. Maka tidak disyaratkan tempoh suci 15 hari di antara haid dan nifas. Jelas tak ni? Ni jelas kan? Bal yakfi adna tuhur. Bahkan memada sekurang-kurang suci. Bukan setakat sekurang-kurang suci. Tak ada suci pun tak ada masalah. Betul tak kita Zul? Tak ada suci pun tak ada masalah. Sebab boleh tak bersambung di antara haid dan nifas atas pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i? Boleh. Adama sayati idahu. Mengikut apa yang akan dijelaskan selepas daripada ini. Mengikut apa sayati yang akan datang idah penjelasannya. Idahu penjelasannya. Walahu halan, dan baginya dua keadaan. Okey, yang pertama taratan yataqaddamun nifas. Okey, yang pertama adalah terdahulu nifas. Okey, nifas dulu baru haid. Fa idza taqaddama nifas falahu halani aidan. Kalau datang nifas dulu, lepas tu baru datang darah pula yang kedua, ada dua keadaan. Okey, tengok yang pertama ay yablugha damu aktsaran nifas. Cukup darah sebanyak-banyak nifas. Okey, sebanyak-banyak nifas berapa hari? 60 hari, sittina yauman. Okey, darah nifas cukup 60 hari. Falau ra'at sittina yauman daman, maka sekiranya seorang perempuan melihat 60 hari darah, thumma naqa, kemudian tidak ada darah, walau lahzatan, walaupun sekejap aja, tempoh yang sekejap saja tak ada darah, tiba-tiba datang balik pada hari yang ke-61, faddamul aidu ba'da hadhihi lahzati haidun, maka darah yang kembali, yang datang semula selepas daripada 1 detik berhenti ini adalah haid. Betul tak gitu? Jelas tak? Wa qad fasadat bainahuma lahzatun faqat, maka sesungguhnya telah memutuskan di antara keduanya oleh satu lahzah sahaja. Memutuskan di antara darah nifas dengan darah haid oleh satu lahzah. Cukup dah 15 hari yang? Dah cukup. Mak faham tak, Mak? Faham Ke Mak biasa belajar dah sebelum ni? Biasa belajar dah? Baik. Katanya, wala buddah min wujudi fasil. Mesti kena ada fasil, pemisah di antara darah nifas dengan darah haid. Kalau nifas dulu baru haid. Wa illa, dan jika tidak, kalau tidak ada pemisah, maksudnya tidak ada pemisah, hari ke-60 hingga ke-61 darah berterusan keluar tanpa berhenti, kanat mustahadatan fin nifas. Perempuan itu mustahadah, bukan mustahadah. Salah bukan dha dengan dhad. Kanat mustahadatan fin nifas. Perempuan itu adalah perempuan mustahadah fin nifas. Jadi kita ada mustahadah fil haid, kita ada mustahadah fin nifas. Kama sayati, seperti apa yang akan datang perbincangannya. Kama sayati ay sayati bayanuhu. Pada muka surat berapa? Tengok muka surat, dia tulis sa' tu ada pas sahifah, cuma dia tak ingat nak tulis nombor. Sa' sahifah 77. Sab'ah wa sab'in. Baik. Safhah sab'ah wa sab'in. Baik. Itu yang pertama. Yang keduanya, alla yablugha damu aktsaran nifas, tidak sampai darah saat itu sebanyak-banyak nifas. Sebanyak-banyak nifas sittina yauman, tak cukup pun 60 hari. Walakin yukmilu bihi sittin, tetapi cukup 60 saat itu dengan suci. Capur dengan suci cukup 60. Faham tak Fendi? Capur dengan suci cukup 60. Wa dzalika wa bayanu dzalika, dan penjelasan demikian itu adalah ia kama law ra'at 50 yawman dama, seperti seorang perempuan melihat 50 hari darah. Jadi tengok 50 hari darah nifas. Thumma tahurat 10 ayyam, kemudian suci sebanyak 10 hari. Kemudian suci sebanyak 10 hari. Thumma 'ada dam, kemudian datang balik darah. Darah mari mula. Faham tak?
Baik, jadi 50 hari darah nifas, 10 hari suci. Jadi campur semua sekali berapa? Okey, cukup tak 60? Tapi cukup 60 darah saja ke sekali dengan suci? Sekali dengan suci. Lepas tu hari ke-61 datang balik darah, maka darah yang datang balik adalah haid. Adakah disyaratkan 15 hari celah tu? Juga tidak disyaratkan. Kalau 2 hari pun tak apa. 58 hari datang darah nifas. 59, 60 berhenti. 61 datang balik, maka hukum dia haid. Wala yushtaratu. Mana? Fal khamsin al-ula, maka 50 yang pertama. Kalau daripada segi kaedah, kena kata fal khamsina ke fal khamsuna? Fal khamsuna. Sebab apa dia? Mubtada. Faham? Mubtada. Dia mulhaq bil jam'il mudhakkaris salim. Khamsun, thalathun. Kena kata fal khamsuna. Sebab dia kitab baru anda pernah khabar dah kan? Bab nahu ni, dia tengoklah kadang-kadang pengarang memang orang hak yang pakar nahu, dia berhati-hati kadang-kadang hak yang pakar nahu, tapi disuruh kepada orang tolong taik, bukan dia taik diri, kadang-kadang berlaku juga kesilapan. Faham? Fal khamsunal ula, maka 50 hak yang pertama. Nifasun adalah darah nifas. Wal asharatun naqa'u tuhurun. 10 hari hak tak ada darah tu suci. Waddamul aidu haidun. Darah yang datang balik selepas daripada 60 tu adalah haid. Jelas tak? Wa dzalika li anna al-fasila tamma bihi sittin. Kerana penjelasan demikian itu adalah kerana sesungguhnya al-fasil yang memisahkan di antara darah haid dengan darah yang memisahkan di antara nifas dan haid telah sempurna dengannya 60. Faham tak lagi? Tamma bihi sittin, sempurna dengannya 60. Capur nifas, capur dengan hak yang suci saat ni tu cukup 60. Jelas tak? Faham tak ni? Okey. Wala yushtaratu wujudu lahzatin ba'da hadhihi al-'asharah. Tidak disyaratkan ada satu lahzah selepas daripada ini 10 hari. Adakah mesti kena berhenti sekejap lepas daripada hari yang ke-60? Tak, tidak disyaratkan. Jelas tak? Okey, awra'at tis'atan wa khamsina yawman, ataupun seorang perempuan saat itu dia melihat 59 hari daman darah. Thumma tahurat yawman, kemudian suci sehari. Cukup 60 kan? Thumma ra'at daman yawman wa laylatan mathalan. Kemudian lepas pada tu hari ke-61 dia tengok pula sehari semalam darah. Fal awal, maka yang pertama iaitu tis'atun wa khamsuna yawman, 59 hari itu nifas. Wa thani, yang kedua yaumun wa laylah adalah haid. Jelas tak? Tempoh pemisah di antara nifas dan haid sehari semalam je. Adakah disyaratkan mesti kena ada suci juga satu lahzah selepas daripada hari yang ke-60? Tidak. Jelas? Amma law lam yukmil bihi sittin, adapun sekiranya kalau tidak cukup dengan suci 60. Tak cukup dengan suci 60. Ka'an ra'at arba'ina yawman daman, seperti seorang perempuan melihat 40 hari darah. Thumma 'asharatan ayyama, thumma 'asharata ayyamin. Biarlah, boleh dah, tak apalah, baca lagu mana pun. Kemudian asyaratan ayyaman, dia kena kata kerana asal atau asyaratu ayyam, betul tak gitu? Asyarata ayyam. Kemudian asyarata ayyam, 10 hari naqa'an, bersih, tak ada darah. Thumma adad dam, kemudian datang balik darah. Jelas kan? 40 hari datang darah, berhenti 10 hari, jadi baru 50 hari. Lepas tu hari ke-51 datang balik. Faddamul aidu la yazalu nifas. Darah yang kembali saat itu masih lagi adalah darah nifas. La yazalu, masih lagi nifas. Jelas tak? Sebab tempoh berhenti tidak sampai 15 hari, dan hak yang datang balik dalam lingkungan 60 hari. Tadi kita ceritakan gitu kan? Jelas tak? Li'annahu lam yukmil aktsarahu, sebab belum lagi cukup sebanyak-banyaknya. Wahwa situn, iaitu sebanyak-banyaknya adalah 60 hari. Fala yu'tabaru tuhran, maka tidak dikirakan tempoh naqa' itu sebagai suci, illa idza kana 15 yawman fa akthar, melainkan apabila cukup 15 hari ke atas. Betul tak gitu? Betul tak gitu? Jelas kan? Okey. Yang kedua, wa taratan yataqaddamul haid. Okey, kadang-kadang terdahulu haid. Maksudnya haid dulu baru nifas. Fa idza taqaddamal haid, apabila datang haid dulu, fala yushtaratu an yablugha aktsaral haid, maka tidak disyaratkan cukup sampai sebanyak-banyak haid.
sampai sebanyak-banyak haid. Biarlah baca ikut dia lah. Bal la yushtaratu an yakuna hunaka tuhurun asla. Bahkan tidak disyaratkan bahawasanya di sana ada suci sama sekali. Sepatutnya dia kena kata gini, fala yushtaratu an yakuna an yablugha aqallat tuhri. Sepatutnya kena kata gitu. Tidak disyaratkan sampai sekurang-kurang suci. Faham tak tu? Kalau haid dulu baru nifas, tidak disyaratkan ada sekurang-kurang suci. Barulah betul dikata bal. Faham tak lagi? Bal la yushtaratu an yakuna hunaka tuhurun asla. Bahkan tidak disyaratkan di sana suci sama sekali. Apabila haid terdahulu, maka tidak disyaratkan sampai haid saat itu sebanyak-banyak haid. Faham? Sepatutnya kena katakan tidak disyaratkan mana tempoh suci saat itu sampai sekurang-kurang suci. Betul tak gitu? Sebab tu dibuat mari bal lil idhrab. Bahkan tidak disyaratkan bahawa di sana suci sama sekali. Tak ada suci pun tak ada masalah. Usah kata sekurang-kurang suci, tak ada suci pun tak ada masalah. Begitu kaedah dia. Betul tak gitu? Jelas kan? Li'anna al-haid, kerana sesungguhnya haid qad yattasilu bin nifas, terkadang bersambung ia dengan nifas. Maksudnya tidak ada pemisah di antara haid dengan nifas. Falau hadat, sekiranya datang haid, wahia hamil, seorang perempuan tu sedang mengandung, 5 ayamin mathalan, 5 hari sebagai contoh, wa tahurat yauman, suci sehari, thumma waladat, kemudian dia bersalin, thumma ataha dam ba'dal wiladah, kemudian lepas daripada bersalin datang darah, fa hadzal dam damu nifas. Darah ini adalah darah nifas. Wa qad fasala bainahuma yaumun wahid. Yang memisahkan di antara haid dan nifas adalah sehari sahaja. Aw hadat, ataupun datang haid 5 ayam, 5 hari, thumma waladat, kemudian dia bersalin, wa ataha dam, kemudian datang darah, fahuwa nifas, maka darah yang datang pula adalah nifas. Wa qad ittasala haiduha bin nifas, sesungguhnya bersambung haidnya dengan nifas. Walam yahsul bainahuma fasilun walau lahdah, tidak ada di antara keduanya yang memisahkan walaupun sekejap. Okey, jelas kan? Okey, jadi apabila kita baca apa yang dia sebut bawah tu jelas. Sama tak dengan hak yang kita huraikan tadi? Sama. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, kita tengok kepada muka surat 24. Wala hadda li aktsari tuhur, tidak ada had, tidak ada batasan bagi sebanyak-banyak suci. Sebanyak-banyak suci tidak ada had. Sebanyak-banyak suci tidak ada had. Fa innal mar'ata qad la tahidu fi umriha illa marrah. Maka sesungguhnya perempuan kadang-kadang tidak datang haid di dalam umurnya, dalam tempoh hidupnya, illa marratan, melainkan sekali. Sebagaimana hak yang disebut oleh Khatib Asy-Syirbini dalam kitab Mughnil Muhtaj, yang berlaku kepada keluarga terdekat dia. Tidak gitu? Wa qad la tahidu asla, dan kadang-kadang mungkin tidak datang haid aslan sama sekali. Boleh tak begitu? Boleh. Tapi tu tak normal lah. Normal tak orang puan tak datang haid? Tak lah. Wa ghalibuhu baqiyatus syahr, dan kebiasaan haid adalah baki sebulan ba'da ghalibil haidis sabiq, setelah daripada ghalib haid yang terlepas. Ghalib haid berapa ghalib haid? 6-7 hari. Okey, baki dia berapa baki? Baki daripada sebulan 23 24. Okey, 23 24 tu adalah ghalib suci. Ghalib suci adalah baqiyatus syahr, berbaki daripada tempoh 30 hari selepas daripada ghalib haid yang telah lepas. Ghalib haid 6 7, baki lagi 23 24, itu adalah ghalib suci. Jelas tak? Tambih. Okey, ni suatu penjagaan. Ni suatu peringatan. Ini benda yang penting. Hak yang perlu kita kena ambil perhatian lebih. Kita, apa yang kita sebut tadi, sebelum daripada ni, sekurang-kurang umur perempuan datang darah haid adalah 9 tahun. Sekurang-kurang haid sehari semalam. Sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam. Sekurang-kurang suci 15 hari 15 malam. Okey, ni part ni. Part ni adalah asas yang penting dalam kita belajar bab haid. Okey, yang pertama umur haid, yang keduanya sekurang-kurang haid, yang ketiganya sebanyak-banyak haid, yang keempatnya sekurang-kurang suci. Tiba-tiba orang puang ni dak edang sampai 9 tahun datang dah darah. Menyalahi apa hak yang disebut oleh ulama, sekurang-kurang haid adalah 9 tahun.
Adakah kita kena ikut keadaan dia ataupun kena ikut kaedah yang telah ditetapkan? Di sini berlaku khilaf. Pandangan mu'tamad kena ikut kaedah yang ditetapkan. Jangan ikut kaedah dia. Jangan ikut benda yang berlaku. Maksudnya kalau umur 8 tahun keluar darah, bukan haid. Okey, jelas. Satu. Katakanlah seorang, itu yang pertama. Yang keduanya, sekuang-kuang haid sehari semalam. Tiba-tiba ada orang puang tu, haid dia 12 jam setiap bulan. Bukan haid, kita kata darah dia. Darah dia 12 jam je. Setiap bulan 12 jam je mari. 12 jam bulan ni, 12 jam bulan depan 12 jam. Begitu berterusan. Adakah dia saat itu dikecualikan daripada kaedah ini ataupun tetap dia kena mengikut kaedah yang disebut oleh ulama? Di sini ada dua pandangan. Pandangan yang pertama mengatakan bahawasanya ni, tapi ni bukan pandangan yang kuat. Pandangan yang pertama kena ikut apa yang berlaku kat atas diri dia. Dah berterusan begitu 12 jam 12 jam 12 jam, jadi bermakna haid dia 12 jam. Tapi ini bukan pandangan mu'tamad. Pandangan mu'tamad adalah apa hak yang berlaku yang pelik daripada adat kebiasaan sebelum daripada ni tidak diiktibar. Maka dianggap darah tersebut adalah darah istihadah. Okey, begitu juga seorang perempuan ni setiap bulan 17 hari datang darah. 17 hari. Adakah kena ikut benda yang berlaku di atas dia ataupun kena ambil kaedah yang telah ditetapkan, yang dibincang oleh ulama? Ada dua pandangan. Ada pandangan yang mengatakan kena ambil apa yang berlaku kepada dia. Ada pandangan yang mengatakan kena ambil kaedah yang ditetapkan oleh ulama. Mana pandangan mu'tamad? Kena ambil kaedah yang ditetapkan oleh ulama. Sama juga kalau orang puang ni suci dia 10 hari sama. 7 hari datang, 10 hari suci, 7 datang, 10 suci, gitu. Adakah kena ikut cara dia ataupun kena ikut kaedah yang ditetapkan oleh ulama? Kena ikut kaedah yang ditetapkan oleh ulama, mengikut pandangan mu'tamad. Namun pandangan yang kedua mengatakan boleh dipakai apa yang berlaku ke atas diri dia. Jelas tak? Ini yang dia bincang. Dia kata tambih, lawi taradat adatu imra'ah. Sekiranya ittaradat ay istamarrat, berkekalang oleh adat seorang perempuan. Au akthar, ataupun lebih daripada seorang. Akthar ay akthar min imra'ah, lebih daripada seorang perempuan. Berterusan bi mukhalafati syai'in mimma mar, dengan menyalahi sesuatu daripada apa yang telah lepas. Daripada segi umur. Okey, yang pertama daripada segi sekuang-kuang haid, sebanyak-banyak haid, sekuang-kuang suci. Tu bi mukhalafati syai'in mimma mar. Bawah tu ada, tengok nota kaki dia ada tulis yang lam tuttaba', tidak diikut. Tak boleh ikutlah hak yang menyalahi tu adat perempuan tersebut. Sebab apa? Li'anna bahthal awwalina atam, kerana sesungguhnya perbincangan ulama-ulama yang dahulu lebih sempurna. Wa hamlu damiha, dan meletakkan darah dia alal fasad, di atas darah rosak, darah istihadah, darah fasad, aula, lebih utama min kharqil adatil mustamirah, daripada merabekkan adat yang berkekalang. Okey, boleh faham? Adat yang berkekalang maksudnya adat yang sentiasa berlaku kepada perempuan sebelum daripada ni. Jelas tak? Jadi wa ulima mimma taqaddam, kita perhatikan ni sikit lagi ya. Dan diketahui daripada penjelasan yang lepas, mimma taqaddam ai min minat tawdih alladhi taqaddam, ataupun minal bayan alladhi taqaddam, daripada penjelasan yang telah lepas, annal haid, bahawasanya perempuan yang haid as-salimah, yang tak sakit lah, yang tidak ada penyakit, hiya, iaitu perempuan haid ni adalah man tahaqqaqa fi haidhiha, seorang perempuan yang cukup pada darah haidnya, cukup al-usulu, asas-asas, wad-dawabit, dan dhabit-dhabit al-atiyah yang lagi akan datang. Perempuan haid adalah mereka yang cukup dalam darah dia tu ni asas-asas, dasar-dasar yang akan dia sebut ni. Kalau cukup asas ni maka darah haid. Kalau tak cukup asas ni bukan darah haid. Jelas? Yang pertama, awalan an ya'tiyahad dam ba'da bulughi 9 sinina qamariyatan taqribiyah. Datang darah selepas daripada sampai 9 tahun qamariyah taqribiyah. Qamariyah tahun yang disebuahkan kepada tahun orang Arab. Taqribiyah lebih kurang, maksudnya kurang sedikit
sudah dikirakan haid. Kita cerita dah kan, panjang lebar dah kan. Okey, ni syarat yang pertama. Jadi darah yang keluar daripada perempuan nak kata haid mesti kena cukup umur 9 tahun dulu. Yang kedua, alla yaqilla dam an yaumin wa lailah. Tidak kurang darah tersebut daripada sehari semalam. Kalau kurang sehari semalam bukan haid. Yang ketiga, alla yazidad damu an 15 yauman. Tidak lebih darah daripada 15 hari. Darah mesti tidak lebih daripada berapa hari? Daripada 15 hari. Yang keempat, alla yaqilla at-tuhur bainal haidataini an 15 yauman. Tidak kurang suci di antara dua haid daripada 15 hari. Okey, boleh faham? Kena cukup 15 hari dulu. Baru datang pula darah, barulah dikirakan darah haid. Jelas tak? Cukup pak ni barulah dikatakan perempuan tu darah yang datang tu adalah darah haid. Faidatun muhimmah fi hukmi rutubati farjil mar'ah. Ni faedah yang penting pada membincangkan hukum rutubah. Asal makna rutubah ni lembab farak perempuan. Lembab farak perempuan. Maksud dia lembab farak perempuan, keputihan, cecair yang keluar daripada kemaluan perempuan, ni kita akan bincang. Perempuan ada keputihan, ada cecair yang keluar daripada kemaluan perempuan. Orang lelaki tak tahu benda keputihan, benda cecair tak tahu. Orang perempuan dia tahulah. Orang lelaki kata mana pula cecair. Dia ada, perempuan ni dia ada keputihan yang keluar daripada dia. Kita akan bincang. Adakah dia najis? Adakah dia membatalkan wudu? Nanti kita akan bincang. Jadi untuk hari ni kita tidak sempat dah. Jadi kita berhenti sini dulu dan kita ambil sedikit masa untuk jawab soalan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Soalan pertama, adakah boleh wanita mustahadah menggunakan wudu yang sama bagi dua solat yang dijamakkan kerana hakikatnya adalah seperti daimul hadas? Okey, soalan yang pertama, boleh tak perempuan yang mustahadah dia nak jamak dua sembahyang menggunakan satu wudu sahaja? Okey, menurut pandangan mazhab Imam Syafi'i, perempuan mustahadah adalah perempuan daimul hadas. Maka orang yang daimul hadas dimaafkan kepada dia hadas yang keluar saat itu, ia tidak membatalkan wudu. Pada asalnya hadas membatalkan wudu, tapi oleh kerana ditubik sama, maka dimaafkan untuk dia, tidak membatalkan wudu. Cuma satu wudu hanya satu fardu sahaja. Hak sunat tak ada masalah dia nak buat banyak mana. Maka ketika mana dia buat sembahyang jamak, mesti dia kena ambil 2 kali wudu. Okey, jadi kalau nak buat jamak takdim, sebagai contoh, dia ambil wudu untuk sembahyang zuhur. Lepas daripada sembahyang zuhur, dia ambil wudu untuk sembahyang asar. Perceraian di antara sembahyang zuhur dengan asar hanya sekadar ambil wudu, tidak menjadi masalah kerana perceraian tersebut kerana maslahah sembahyang. Wallahu a'lam. Perempuan yang haid atau nifas kena qada solat tak bagi waktu nafkah yang dalam waktu haid itu selepas ia bersuci? Sekali lagi, tak faham. Perempuan yang haid atau nifas kena qada solat tak bagi waktu nafkah yang dalam waktu haid? Perempuan hak yang adakah wajib perempuan itu kena qada solat yang ditinggalkan dalam waktu naqah yang berada di celah darah haid, gitu? Okey, kita nak faham supaya dia kita jelas dulu, kita cuba jelaskan soalan dulu baru kita faham. Kerana fahmus soal nisful ijabah, dia faham pertanyaan tu separuh daripada jawapan. Jadi untuk membantu orang atau hak yang peserta hak yang mengikuti pengajian kita cuba hura dulu soalan ni. Okey, soalan dia gini. Orang puan ni datang 5 hari darah, 2 hari berhenti, lepas tu datang balik 2 hari darah. Jadi kalau tengok semua sekali darah 5 hari, 2 hari jadi 7 hari. 2 hari berhenti celah ni. Okey, 5 hari datang darah, 2 hari berhenti, 2 hari datang balik darah. Hak yang datang balik kira haid. Hak 2 hari tu dipanggil naqa' yang berada di celah satu haid. Mengikut qaul as-sahbi, naqa' saat itu adalah haid. Apabila naqa' itu adalah haid, sembahyang yang ditinggalkan kerana haid tidak wajib qada semula. Tidak gitu? Ada seorang perempuan ditanya Aisyah, nama dia Mu'adzah. Ditanya Aisyah, "Ma balul haid taqdi as-shawm wa la taqdi as-salah?" Kenapa kau perempuan yang haid qada balik puasa tapi tidak balik qada balik sembahyang?
Maka kata Aisyah, kunna yusibuna dhalik, dulu kami di zaman Rasulullah mengenai kami perkara tersebut, kami datang haid, tapi fanu'maru biqada'is shaum wala nu'maru biqada'is salah, tapi kami diperintah supaya qada balik puasa, tapi tidak perlu diqadakan balik sembahyang. Sepakat ulama mengatakan sembahyang yang ditinggalkan dalam tempoh haid tidak wajib qada semula. Jadi bermakna sembahyang yang ditinggalkan dalam tempoh naqa tidak wajib qada semula mengikut qaul as-sahbi. Walaupun pada asalnya dia kena buat. Faham tak? Pada asal dia kena buat. Faham tak Zul? Perempuan ni datang darah 5 hari. Hari ke-6 tak ada darah. Wajib dia kena sembahyang pada asalnya. Wajib kena sembahyang ni. Kan mari pula ke darah hari yang ke hari ke-8, 9 tu mari pula. Mari pula hari ke-8, awak tahu ke mari pula? Tahu lah. Tahu lepas selesai dah ni masa ni Masa 5 hari datang darah, hari ke-6 darah berhenti ni, awak tahu pula ke hari ke-8 mari pula darah? Tak tahu. Okey, ambil Zahir. Zahir apabila darah berhenti, dia berhenti secara terus. Maka wajib dia kena sembahyang pada asalnya. Kalau tidak sembahyang, salah nisbah Zahir. Faham? Dia cuai nisbah Zahir. Tiba-tiba datang balik darah. Tak wajib qada. Faham? Cuma oleh kerana nisbah Zahir dia salah, dia kena istighfar nisbah Zahir tu. Okey, boleh faham? Wallahu a'lam. Okey, jika tempoh suci setiap bulan 13 hari, puan ni 13 hari je suci, lepas tu mari darah. Begitulah adab berterusan. Adakah dia kena pakai 13 suci, hak yang lain tu darah, haid, ataupun tetap sekurang-kurang suci 15 hari? Okey, tadi kita bincang dah. Dalam buku ni sebut. Mana? Walawid taradat adatum ra'atin aw akthar. Betul tak gitu? Sekiranya berterusan adab perempuan, seorang perempuan ataupun lebih, bi mukhalafati syai'in mimma dzukir, dengan menyalahi sesuatu daripada apa yang kita telah bincang sebelum daripada ni. Sekurang-kurang suci 15 hari, tiba adab dia kurang daripada 15 hari, lam tuttaba', tidak boleh diikut adab dia. Itu atas pandangan mu'tamad. Namun ada pandangan yang kedua mengatakan boleh diikut adab dia. Wallahu a'lam. Masalah orang daimul hadas yang jawab tadi, untuk solat jamak takdim hanya perlu ulang wuduk sahaja ke atau kena basuh farad, subat, rawat dan berwuduk? Okey, kalau dalam kitab dia sebut mesti kena ulang balik ke semua perkara tersebut atas pandangan mu'tamad. Walaupun atas pandangan yang kedua mengatakan tidak perlu ulang. Dia kena ulang balik semua benda. Bercawak dan seumpamanya. Tu kita bincang dah sebelum ni kan. Wallahu a'lam. Kata guru anak jamak takdim tak boleh, manakala jamak takhir boleh. Kata guru ana jamak takdim tak boleh, manakala jamak takhir boleh. Wallahu a'lam. Nanti anak kena kaji semula. Sebab apabila dia kata guru dia, hak tu kita kena kaji semula. Yang anak ingat tak ada masalah, tapi mungkin anak tersilap. Nanti anak kaji semula. Kerana jamak takdim ini tak boleh melebihi sekurang-kurang 2 sunat ringkas. Kalau solat jamak takhir boleh sebab boleh berselang panjang. Dia alasan tu lah. Alasan tu. Wallahu a'lam. Nanti anak kaji semula. Anak kaji semula. Mungkin anak tersilap. Nanti anak bagi tahu semula esok insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Okey, ada lagi soalan lain? Adakah perlu catat berapa hari nifas setiap kali bersalin untuk adat nifas seperti haid? Adakah wajib kena catat? Dia sebenarnya kalaulah perempuan tu tidak bermasalah. Perempuan tu tidak bermasalah. Sama ada haid ataupun nifas, maka tak perlu catat pun tak apa. Tak perlu catat kalau sekiranya tidak bermasalah. Cuma bimbang bermasalah. Jadi apabila bimbang bermasalah, maka kalau perempuan tu ingat apa yang berlaku, mudah untuk dijadikan ukuran. Tapi kalau tidak ingat benda yang berlaku, kalau ada catatan, maka boleh kita rujuk kepada catatan. Kalau tidak ada catatan, peningnya susah sikit. Tapi ada jalan penyelesaian dia, tapi jadi susah. Adakah wajib kena catat? Tak wajib sebenarnya. Wajib tak kena catat? Tidak. Kalau sekiranya wajib, maka pastinya para sahabat pakai catat belaka kan. Wallahu a'lam.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Jikalau seorang wanita sejak daripada asal haid pusingan haidnya 26-28 hari, pada awal umur haidnya 10 hari. Pada awal umur haidnya 10 hari. Selebihnya 16-18 hari suci. Apabila semakin tua, tempoh keluar menjadi lebih panjang sehingga 15 hari. Maka tempoh suci menjadi kurang daripada 15 hari. Jadi apakah patut dilakukan oleh perempuan ini? Perlukah dia mengikut syarat 15 hari haid atau 15 hari suci? Jadi orang puan ni dulu dia kata dulu masa dia muda-muda dulu 10 hari haid dia. Lepas tu suci 16-18 hari itulah. Jadi kitaran haid dia mungkin 26 hari, mungkin 28 hari gitu je dia. Biasa gitulah. Tapi kak-kak tua ni haid tak menentu. Jadi sebelum landing lah kita kata landing. Apa tu nak landing dah ni. Jadi haid tak menentu. Macam bumi kan. Nak kiamat ni. Nak kiamat ni tekah dak ujang sepatut ujang dia dak ujang, sepatut dak ujang dia ujang. Baik. Jadi bagaimana? Jadi gini, hak yang pertanyaan tersebut jawapan dia kita akan jawab dalam bab istihadah. Jadi sebenarnya hak yang dalam kitab ni dalam bab istihadah dia bincang masalah ni. Masalah perempuan hak yang keluar darah melebihi 15 hari 15 malam. Maka perempuan hak yang keluar darah melebihi 15 hari 15 malam, dia tidak boleh kata haid dia 15 hari 15 malam. Hari ke-16 adalah istihadah, tak boleh. Dia ada kaedah dia. Nanti kita akan tengok kaedah dia. Dia cakap sehingga 15. Darah dia keluar sehingga 15. Dulu 10. Sekarang ni jadi 12, 13, 14 sampai 15. Dia tak lebih. Tak lebih semua sekali haid belaka. Tanya perlu ke ikut syarat sebanyak-banyak haid 15 hari. Daripada dulu kan dia dulu 10 hari je. Cuba Zul baca molek soalan dia. Assalamualaikum Ustaz. Jikalau seorang wanita sejak dari asal haid, pusingan haidnya 26 hingga 28 hari. Pada awal umur haidnya 10 hari. Selebihnya 18 hari suci. Okey. Apabila semakin tua, tempoh keluar menjadi lebih panjang sehingga 15 hari. Sehingga 15 hari. Maka tempoh suci menjadi kurang. Kurang daripada 15. Kurang daripada 15. Jadi apakah patut dilakukan oleh perempuan ini? Okey, perempuan ni samalah jawapan dia insya-Allah kita akan jawab pada pengajian selepas daripada ni. Mungkin pada hari Ahad ni kita akan mula bincang bab ni, dan mungkin esok sempat lagi. Tak sempat lagi esok. Mungkin hari Ahad ni ataupun hari Rabu minggu depan kita akan bincang bab hak yang hak yang ditanya oleh siapa? Puang tadi. Nanti kita akan cuba bincang pada hari-hari berikut. Sebab ni perbincangan ni jadi panjang. Perbincangan ni panjang. Tak ada dah? Okey, tak ada dah, mulalah Zul. Banyak dah masa lebih. Okey, untuk hari ni kita berhenti sini dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.